Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Munirah binti Muhammad Izani dari kelas PT3S2 11 akan membentangkan kerja khusus subjek pengajian akhlak kod PIMK 3103 yang bertajuk Isu Keruntuhan Akhlak Remaja. Tajuk yang dapat saya rungkaikan pada hari ini adalah tentang penyalahgunaan dadah. Baiklah. Jom kita telusuri apa isi kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini. Yang pertama, saya akan menyatakan tentang punca penyalahgunaan dadah iaitu faktor daripada diri sendiri, faktor pengaruh rakan sebaya dan yang ketiga faktor ibu bapa itu sendiri. Dan bagaimana cara mengatasi masalah penyalahgunaan dadah ini? Iaitu yang pertama, kita akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, pandai memilih rakan sebaya yang baik akhlaknya. Dan yang terakhir, dirikan ibu bapa itu sendiri. Jom kita bergerak kepada punca yang pertama. Okay. Punca yang pertama adalah disebabkan oleh faktor diri kita sendiri, kawan-kawan. Okey. Semua remaja mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu. Sebab apa? Itu sememangnya lumrah remaja yang gemar untuk mencuba sesuatu perkara yang baru tanpa memikirkan tentang manfaatnya, kesannya kepada diri sendiri pada masa kini dan pada masa akan datang. Sebab apa? Kadang perkara yang baharu ini perkara yang baik seperti beriadah, jogging, hiking, tetapi amat malang sekali sekiranya remaja mudah terpengaruh untuk cuba perkara baharu tetapi perkara yang negatif yang tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya, yang membahayakan kesihatan dan seumpamanya. Jadi itu adalah faktor utama remaja suka ataupun gemar untuk mencuba perkara yang baharu. Namun perkara yang paling utama adalah sekiranya pegangan agama yang lemah, remaja akan mudah tergelincir di kancah kejahilan. Okey. Sekiranya pegangan agama yang lemah, mereka kurang mengamalkan amalan-amalan agama yang disuruh, perkara wajib, perkara sunat, mereka tinggalkan, maka inilah yang akan menyebabkan remaja mudah untuk buat perkara-perkara yang negatif, perkara yang meruntuhkan akhlak, yang mencemarkan maruah dan imej agama, negara dan bangsa. Itulah contohnya seperti penyalahgunaan dadah. Okey, disebabkan agamanya yang lemah, jadi remaja akan cuba buat perkara yang dilarang. Okey, yang terakhir sekali, dadah ni dianggap membolehkan mereka untuk lupa kepada tekanan yang dihadapi. Okey, benar kita katakan pada masa kini banyak tekanan-tekanan hidup seperti tekanan keuangan, tekanan hidup, stres, tekanan belajar, tekanan sosial dan sebagainya. Namun remaja berfikiran untuk mengambil jalan yang mudah, jalan yang singkat untuk melupakan segala tekanan-tekanan yang dia hadapi dengan cara mudah untuk relax, untuk menghilangkan tekanan, mereka mengambil dadah. Sebab apa? Dadah ni dia akan merembeskan hormon dopamin yang akan merangsang kita kegembiraan. Jadi disebabkan itulah remaja ambil dadah untuk tenangkan diri dan beranggapan dia akan lupa masalah-masalah kehidupan dia. Sedangkan itu adalah cara yang salah. Perkara yang tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dibuat. Sebab apa? Haram di sisi agama dan merosakkan diri sendiri dan negara. Okey, ini adalah faktor diri sendiri. Diri sendiri yang buat keputusan untuk ambil dadah. Okey, dan bagaimana kita cara mengatasi adalah yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Okay, dengan apa? Dengan cara mendalami ilmu agama, buat perkara yang wajib, buat perkara sunat, solat dan membaca Al-Quran. Sebab apa? Jika pegangan kita utuh, jika pegangan kita kukuh, kita akan tidak mudah goyang walaupun ada anasir-anasir luar yang menggugat keimanan kita, yang akan menggugat kita punya keteguhan iman. Okay. Tapi jika ilmu agama kita kukuh, kita ingat baik buruk untuk kita laksanakan satu-satu perkara,
kita ingat ibu ayah kita ingat benda ni adalah salah di sisi agama, kita tidak akan buat. Jadi untuk kukuhkan jati diri kita, kita perlu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Selesai untuk faktor pertama, kita pergi kepada dalil. Dalil tentang surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis solah. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pengampun. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Allah tahu kesungguhan kita untuk bertaubat. Allah tahu kesungguhan kita untuk meninggalkan perkara yang dilarang dan membuat sebarang perkara-perkara kebaikan. Allah Maha mengetahui. Maka jika kita bertaubat, dekatkan diri kepada Allah, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Okey. Selesai untuk poin pertama, kita bergerak kepada poin yang kedua iaitu faktor pengaruh rakan sebaya. Okey, baiklah. Faktor rakan sebaya. Rakan sebaya orang yang sangat dipercayai oleh remaja. Sebab apa? Masa mereka banyak untuk bersama dengan rakan berbanding keluarga mereka sendiri. Sebab apa? Di sekolah 7 jam, 8 jam di sekolah dengan kawan. Balik sekolah, bermain, futsal, main bola sepak petang-petang, riadah petang-petang bersama rakan. Maka rakanlah, sahabatlah orang yang sangat dipercayai dan rakan ni ada yang baik, ada yang bawa kita kepada kesesatan. Dan rakan ni sering mempelawa untuk menggunakan dadah, susah untuk berhenti. Okey, sekiranya circle kita ramai orang-orang negatif, orang-orang yang mengambil dadah. Okey, mamak rempit, bukan nak kita nak menghukum dia, tetapi orang-orang yang berperangai negatif mengambil dadah dan mempelawa rakan kita ni, kita mempelawa kita untuk mengambil dadah. Dan pada ketika inilah jika jati diri kita lemah, kita akan mudah terpengaruh dengan rakan kita. Sebab dia tu mudah dipercayai, dia akan menggoda kita, dia akan hasut kita untuk cuba. Tak apalah, cuba sikit je, sekali je. Jadi ketika inilah jika kita ambil, susah untuk berhenti. Sebab apa? Kawan-kawan kita akan menjadi pembekal dadah kepada remaja. Maka amat sukar untuk berhenti sekiranya circle kita banyak rakan-rakan yang mengambil dadah, yang mengajak kita dan sememangnya ia sukar untuk berhenti. Dan akhir sekali, tindak tanduk rakan sebaya akan menjadi cerminan kepada diri kita sendiri. Jika kita berkawan dengan orang yang baik, alim ulama', maka kita akan malu untuk buat maksiat. Kita akan ikut dia buat kebaikan. Namun jika kawan kita banyak untuk menghasut kita buat perkara-perkara negatif, walaupun kita ni kuat, tapi kadang-kadang kita juga manusia, kita kadang-kadang kita lemah, kita mudah terpengaruh dan jika ketagih, benda itulah yang akan menjadi racun dalam diri kita. Dan bagaimana cara untuk mengatasi faktor-faktor daripada rakan sebaya ini sendiri adalah kita sendiri perlu pandai memilih rakan sebaya yang baik akhlaknya. At first place, awal-awal lagi kita perlu pandai pilih rakan mana yang mengajak kita ke arah kebaikan, rakan mana yang sering mempelawa kita ke arah keburukan. Jadi kita yang memilih rakan kita. Okey, dan saling nasihat-menasihati ke arah kebenaran dan bersama-sama meninggalkan keburukan perlu sentiasa diamalkan. Amal ma'ruf nahi munkar itulah yang akan menjadi pegangan. Jika itu telah menjadi pegangan dalam diri kita remaja, kita akan dapat mengelakkan diri daripada buat perkara-perkara yang meruntuhkan akhlak. Okey, seterusnya kita bergerak kepada dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, dan mereka ingatlah orang-orang yang mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 104. Maka kita perlu untuk amar ma'ruf nahi munkar, barulah kita ni orang yang beruntung, sebab kita buat baik, kita mengajak untuk meninggalkan keburukan, kita akan jadi tenang. Okey, baiklah. Seterusnya kita bergerak kepada poin yang ketiga, faktor ibu bapa. Jom kita tengok apakah faktor ibu bapa sebenarnya yang mempengaruhi kepada penyalahgunaan dadah. Okey, terdapat ahli keluarga yang terlibat dalam ketagihan dadah. Ibu bapa gagal memberi contoh yang baik kepada anak-anak dan ibu bapa kurang mengamalkan dan memberi pendedahan agama dan bimbingan agama kepada anak-anak. Baiklah, ibu bapa. Jika kita bercerita tentang ibu bapa mana yang tidak sayang ke anak? Tetapi sekiranya ada ahli keluarga ataupun ibu ayah sendiri, abang-abang yang mengambil dadah, itulah peranan ibu bapa dalam keluarga, mencegah anak-anak untuk berbuat kejahatan dan menasihati, bawa keluarga ke arah yang kebenaran, meninggalkan kejahatan, bawa keluarga ni mendalami ilmu agama. Itulah peranan ibu bapa untuk menyediakan ilmu agama yang secukupnya kepada anak-anak. Namun jika terdapat ahli keluarga yang terlibat dalam ketagihan dadah, maka kita sebagai remaja tengok dan ingin meniru, rasa ingin mencuba. Sebab orang yang terdekat sendiri yang cuba untuk mengambil dadah dan ketagih dengan dadah. Ada pembekal dari ahli keluarga kita sendiri. Jadi itulah yang akan menjadi faktor utama bagaimana ibu bapa ini yang menentukan, yang menjadi faktor anak-anak mengambil dadah. Dan ibu bapa gagal memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Contohnya, ibu bapa yang sering bertengkar, ibu bapa yang sering bergaduh sesama sendiri, dan anak-anak tengok benda tu. Anak-anak tengok dan rasa stres, cari kegembiraan di luar. Jadi ibu bapa ni tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Jadi kalau ibu bapa menasihati apa-apa cara sekalipun, anak-anak tidak akan ikut. Sebab mereka fikir, anak-anak ni fikir, oh, ibu bapa kita sendiri pun gagal dalam rumah tangga mereka. Jadi, kenapa aku perlu ikut ibu bapa nasihat, kan? Okey, jadi ibu bapa gagal memberi contoh yang baik pada anak. Mungkin faktor ibu bapa sekarang sibuk, kurang memberi masa, kurang beri perhatian kepada anak-anak, mereka rasa terabai dan sebagainya. Dan sekiranya ibu bapa tidak mengamalkan ajaran agama yang betul, tidak membimbing anak-anak, maka itulah yang akan menjadi faktor utama kenapa ibu bapa yang menjadi faktor dalam penyalahgunaan dadah dan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Dan cara untuk mengatasinya adalah ibu bapa perlu bertanggungjawab memberi sepenuh perhatian. Sebab apa? Perhatian ni ibu bapa perlu bagi perhatian kepada anak-anak supaya anak-anak rasa disayangi, rasa dikasihi oleh orang tua mereka sendiri. Dan nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam diri anak-anak. Okey, ibu bapa perlu ajar anak-anak tentang perkara yang baik, perkara yang buruk. Ini salah, ini betul. Itu adalah ibu bapa, didikan dari rumah. Perlu dibina, dipupuk dari awal lagi, dari sejak kecil. Perlulah anak-anak ditahu, oh, menggunakan dadah, ambil dadah salah dan tidak boleh dibuat. Maka anak-anak jika didoktrin pemikiran mereka tentang perkara buruk, perkara yang baik, mereka akan ikut. Namun jika ibu bapa gagal untuk bagi perhatian, itulah akan menjadi punca dan cara mengatasinya adalah dengan ibu bapa itu sendiri perlu menerapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai agama dalam diri anak-anak sejak kecil. Dan ibu bapa perlu menasihati dengan cara yang lemah lembut. Sebab apa? Kadang-kadang emosi, bila seseorang itu emosi, kita akan sering kali untuk berbicara dengan cara yang kasar, keras. Tapi jika ibu bapa
Nasihat dengan lemah lembut, dengan cara berhemah, anak-anak akan mudah terima. Sebab apa? Ibu bapa orang yang sangat dekat dengan anak-anak. Mereka akan sayang ibu bapa, tetapi ibu bapa itulah perlu pandai tahu kaedah untuk menasihati anak-anak supaya masuk dalam jiwa anak-anak dan untuk dengar segala nasihat ibu bapa itu sendiri. Okey, baiklah. Rasulullah juga pernah bersabda dalam Muhdar 2018 bahawa anak-anak itu ibarat seperti kain putih. Ibu bapalah yang akan mencorakkan menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, anak-anak ni diibaratkan kain putih yang tidak ada dosa, tidak ada apa-apa. Ibu bapalah yang akan mencorakkan bagaimana anak tu sepanjang kehidupan dia. Jadi perlu dan sangat penting ilmu pendidikan parenting, ilmu keibubapaan, ilmu untuk uruskan keluarga demi mencorakkan anak-anak di rumah. Okey, walaupun di sekolah ada guru yang mengajar, tetapi tidak cukup di sekolah, di rumahlah tempat institusi pendidikan yang pertama bagi kanak-kanak, iaitu di rumah. Bermula di rumah dan bermula daripada ibu bapa itu sendiri. Baiklah, kesimpulannya adalah keruntuhan akhlak yang berpunca daripada penyalahgunaan dadah ini perlu dibendung dari awal lagi sebelum ia menjadi ketagihan pada remaja pada zaman sekarang. Baiklah, kadang-kadang dia nak cuba, sekali dia rasa nak cuba sekali sahaja. Namun, dia perlu ingat bahawa dadah ni bukan perkara yang mudah. Dadah ni bukan seperti gula-gula. Bukan. Dia adalah dadah yang menjadi ketagihan. Cuba lagi, cuba lagi. Lama-lama bila ketagihan, itulah yang akan sukar untuk berhenti. Okey. Kadang-kadang dadah ni diambil bukan hanya oleh orang yang kurang tahap pendidikan, tetapi orang yang cerdik pandai pun mengambil dadah. Sebab apa? Mereka merasakan dadah ni dapat menghilangkan tekanan-tekanan stres yang mereka hadapi di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Jadi, untuk kita mengatasi ni adalah dengan cara diri sendiri perlu kuat, sekeliling kita perlu ada circle yang positif, baik untuk sokong kita berubah, tidak judge kita pada masa silam, support kita, sokong kita untuk berubah pada masa sekarang dan melupakan perkara-perkara negatif yang pernah kita buat. Itulah yang paling penting. Sekurang-kurangnya ia mampu mengurangkan jumlah penagih baru dalam kalangan remaja. Baiklah, sekiranya kita bagi ilmu pendidikan tentang penyalahgunaan dadah, kempen dan sebagainya, sekurang-kurangnya negara kita kurang penagih baru dalam kalangan remaja. Itulah yang paling penting. Sebab apa? Orang yang dah pun ketagih dadah amat sukar untuk berhenti. Sebab apa? Diri sendiri perlu kuat. Tetapi yang baru ni, penagih baru ni, sekurang-kurangnya kita perlu untuk membendung dadah ni, penyalahgunaan dadah, iaitu untuk mengurangkan jumlah penagih baru dalam kalangan remaja. Baiklah, saya rasa itu sahaja pembentangan tentang isu keruntuhan akhlak daripada saya yang bertajuk penyalahgunaan dadah, dan saya rasa amat jelas sekali tentang faktor, ada 3 faktor dan 3 faktor itulah daripada diri sendiri, rakan, ibu bapa, dan bagaimana ketiga-tiga faktor inilah kita perlu mengatasi secara total agar penyalahgunaan dadah dapat dibendung secara menyeluruh. Itu sahaja daripada saya, Nur Munirah binti Muhammad Izani. Sekian, terima kasih.